kita mula dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati lagi saya muliakan Upah Sabariah selaku penganjur bagi pihak sahabat pencinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya barisan moderator, para penaja, pihak pengurusan SPAQ dan yang dikasihi, yang diraikan ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jal, dengan izin dan rahmatnya kita dah pun berada pada hari yang ke-10 Ramadan. Pada hari ini insya-Allah malam ni kita bertarawih masuk 2/3 Ramadan ini kan, pada hari yang malam yang ke-11 insya-Allah. Adanya dah selesailah 1/3 kita bertarawih dalam Ramadan ni. Mudah-mudahan semangat kesungguhan itu dapat kita kekalkan sehinggalah, khusus sehingga akhir Ramadan. Dan yang paling penting, yang paling utama, bila dah habis Ramadan dapat kita teruskan lagi. Itu yang paling penting, yang paling orang tak perasan. Kan akhirnya dia menjadi satu macam rutin, macam adat sahaja kan. Habis Ramadan, tutup pula cerita kan. Masuk Ramadan alim-alim belaka, habis Ramadan zalim-zalim belaka. Kan. Tak nak macam tu lah. Jadi mudah-mudahan kita jadikan ini sebagai batu loncatan seperti mana kita dah sebut dalam pertemuan lepas, di mana bulan tak ada syaitan. Jadi inilah masa untuk kita menundukkan nafsu dengan penuh berkesan. Dengan cara apa? Kita memperbanyakkan, mempertingkatkan amalan soleh kan. Memang kena paksa sikit lah kot kan, sebab kita mungkin tak berapa bersemangat kan. Jadi kekalkan momentum tu. Jadi bila dah latih sebulan, tarbiyah dah betul-betul, insya-Allah habis Ramadan mampu kita kekalkan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya, insya-Allah wa amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai soalan ataupun kita kata permulaan kuliah kita pada pagi ni, sebagai satu uji minda dan juga merangkap dengan ulang kaji lah
Sebenarnya kita uji minda ni sekali dengan ulang kaji juga. Yang kita dah belajar dulu, jadi kita boleh jawab lah di ruangan chat lah. Macam biasa lah. Ada wakil dalam beberapa orang pun okey lah. Yang wajib ni admin. Admin wajib jawab. Tak jawab nanti kita report polis lah. Tak jawab nanti kena denda. Lah gurau je tu. Baik, soalan yang ke-47. Baik, menjilat jari semasa makan atau sesudah makan. Apakah cara nak menjilat jari tersebut? Okay, ni tentang makan. Walaupun kita puasa ni, tapi itulah soalan tentang makan pula. Ini pun satu ujian juga ni. Tak apa, insyaAllah kita kuat semangat, kuat iman. Okey, jadi boleh pilih apa jawapan dia. Kita nak jilat ni semasa ke sesudah. Okey, lepas tu pilih jilat jari mana? Jari tengah ke ibu jari ke ibu jari ke jari tengah? Ni kalau maknanya kita gunakan 3 jari. Ni kalau kita bayang kalau guna 3 jari, so dari ibu jari ke jari tengah ke ataupun jari tengah ke ibu jari. So kita pilihlah jawapan yang kita rasa betul, boleh jawab di ruangan chat. Ni bayangkan kalau makan 3 jari. Jadi saya akan sebutlah kalau 5 jari tu macam mana kan. Kita dah boleh agak dah tu. Okay, boleh jawab di ruangan chat. Search dalam Google haram sama sekali. Tak dibenarkan sama sekali. Apa langgar etika peraturan, dia kena denda, kena saman RM300. Okey, boleh jawab di ruangan chat, insyaAllah. Tak ada lagi yang wakil lah. Soalan kebat kot lah, soalan aras tinggi ni. Okey, Kak Nur mendahului. Okey, jawab D, dodol. Okey, baik, sila. Mana satu jawapan yang betul? Kita akan bincang sekejap lagi. Kita nak tengok jemaah kita ni, keluarga SPAQ ni, adakah dia sepakat ke ataupun berbeza pandangan? Ada khilaf. Nak tengok. Kalau sepakat tu insya-Allah lah membawa berkat lah kot. Kalau khilaf ni pun rahmat juga. Tapi tengok juga kan apa jawapan kita ni. Okey, setakat ni kita tengok wakil yang jawab nampak sepakat lah D semua. Okay, ada yang nak berbeza? Kalau nak berbeza silakan. Kerana benar, tak perlu takut. Okey, manakah jawapan yang betul ni? Okey. Baik, dah beberapa orang dah tu wakil jawab tu. Mungkin dekat 10 orang kot wakil. Wah, tak kira pula. Lebih kurang lah kot. 9 ke? Alright. Kita terus bincang kot Terus bincang lah. Okay, so apa jawapan dia? Adakah benar jawapan D tu? Walaupun semua dah sepakat jawab D ni. Tapi kita check jugalah. Kan kod-kod lah salah kan. Okay, tengok apa hadis yang berkaitan. Ni tentang sunnah kita dah belajar dulu dalam kitab 100 sunnah. Ni sunnah yang ke-70 ni. Baik, so apa jawapan dia? Ni tentang hadis yang tentang apa jilat jari sesudah makan. Itu yang pertama, Imam Ibn Hajar syarah dalam Fathul Bari berdasarkan kepada hadis Nabi menjilat 3 jari tu kan, makan di depan makan. Jadi pastikan jilat tu lepas makan. Kemudian yang bawah sekali tu jawapan dia Imam Tabrani dalam hadisnya, dalam apa riwayat Tabrani disebutkan bila Imam Tabrani mensyarahkan hadis tu disebutkan menjilat mana dulu ni? Menjilat jari tengah, kemudian jari telunjuk, barulah ibu jari. Ni hadis 1649. So maknanya start jari tengah dulu, lepas tu jari telunjuk, lepas tu baru ibu jari. So maknanya kalau ni 3 jari. Kalaulah gunakan 5 jari, so daripada hujung daripada mana ni? Kelingking kan. Manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Maknanya the point A akhirkan dengan ibu jari. So adakah betul jawapan kita tadi? Tengok balik. Tadi semua dah sepakat D kan? Tapi tak pasti jawapan dia betul ke tak D. Ya. Ada komen tu salah. Okay, ya, macam foto kuku pun akhir dengan ibu jari. Okey, kalau ikut tentang hadis yang sahih ataupun hasan tentang ibu apa foto kuku ni tidak disebutkan, cuma dia disyarahkan oleh ulama lah, yang mana diakhirkan pun dengan ibu jari, tapi dia agak berbeza sedikit
Dia ada kaedah dia lain sikit lah. Start dari telunjuk, lepas tu yang kanan dulu, lepas tu buat yang kiri, dan daripada kelingking sampai ibu jari, betul ibu jari yang last. Ibu jari juga lah yang last. Tapi kalau ikut pada dalil umum, kanan dulu baru kiri. Ni kita tak tahu nak kata macam mana. Yang penting dahulukan kanan lah. Dahulukan kanan. So kalau ikut cara yang ulama sebutkan tu pun, kalau kita belajar pun sama juga. Dalam silibus di sekolah agama pun sama, disebutkan cara macam tu. Dia ambil daripada yang kalam ulama tu. Tapi dia bukan berdasarkan pada hadis. Hadis yang disebutkan umum saja tentang mulakan kanan. Tapi kalau ikut cara tu dia agak berbeza sikit lah. Kanan dulu. Tapi dia last sekali ibu jari. Kanan juga. Wallahualam. Kita pun tak tahu nak komen macam mana. Yang pasti start kanan dulu lah. Start kanan dulu. Kemudian kita akhir dengan kiri lah. Okay. Baik, so apa jawapan ni? Jadi kita dah sebut dah. Jadi tengah dulu baru sampai ibu jari. So apa jawapan yang tepat? Sesudah makan. Okay, B ataupun D. Kemudian jilat dari jari tengah ke ibu jari. Jawapan dia B. Bola. Makan dodol. Kita dengan puasa ni tak boleh makan dodol lagi. Tunggu buka puasa. Main bola tak apa kalau tak penat. So jawapan dia bola D, bukan dodol. Walaupun semua jawab tadi D kan, tak ada yang jawab lain. Yang mungkin last kali ni Bonda Hayati jawab B, tapi saya rasa Bonda Hayati pun jawab lepas kita bincang kan. Dia tak kira lah. So kita biasa dengar sepakat membawa berkat. Yang ni sepakat membawa apa ni? Membawa kesalahan. Tak apalah, tak apa. Kita bincang sama-sama, kita cuba amal lah. Yang penting lepas-lepas ni bila makan, terutamanya bila malam nanti nak buka puasa, kita makan guna jari nanti, amalkanlah benda ni. Terus amal. Bila kita tak berapa ingat, jadi kita cuba amal terus. Pastikan kita ingat. Lepas ni kita ingat bila nak jilat jari tu, kita amalkan iaitu daripada di akhir tu ibu jari. Itulah point dia. Akhirkan dengan ibu jari. So makanlah 3 jari ke 5 jari ke, start daripada ujung. Ujung ni maknanya kelingking ke tengah. Akhir sekali ibu jari. So kita amalkan macam tu. Lepas ni kena ingat akhir sekali ibu jari. Okay. So pandai-pandai kita lah, yang penting kita cuba amal insya-Allah. Ni sepakat semua salah ni. Sepakat dalam kesalahan ni namanya orang kata bukan sepakat ni orang kata apa ni berkomplot kan, bersekongkol. Tak apalah, tak apa. InsyaAllah kita ambil manfaat. Baik, kita bincangkan pada adab yang ke-32 tentang makanan. Allah, masuk juga buat makanan Kita duduk puasa-puasa ni buat makanan pula. Boleh ke ni kuat iman kalau tak kuat iman kita skip dulu ni buat makanan ni. Saya ikut flow dia punya kitab. Jadi bukan kita duduk rancang-rancang saja nak bincang kan. Memang 32 ni. So kalau okey ke semua? Takut kita bincang ni, takut dia terbayang-bayang makanan ke apa kan? Okey je Ustaz. Boleh Manalah tahu kan, jadi saya takut saya jadi asbab pula merosakkan ibadah ke apa kan? Boleh boleh, kalau boleh kita teruskanlah insya-Allah. Baik, jadi kita masuk pada adab yang ke-32, adab dengan makanan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada gurunya Syekhul Fadil Wan Ja'far dari Kedah dengan sanad yang bersambung kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau berkata bahawa apabila dibawakan kepada beliau ni maknanya kepada baginda Nabi lah, sarit, kita panggil sarit. Sarit ni apa? Sejenis makanan, bubur. Sarit ni biasa dicampur dengan kurma. Sebenarnya kurma ni macam-macam versi. Kalau jadikan bubur tu dipanggil sarit. Kalau dicampur dengan tepung gandum macam ala-ala kuih sikit tu dipanggil watbah. Ni makanan orang Arab lah. Biasanya makanan mereka. Macam kita jarang makan kan. Jarang buat macam tu. Yang kita biasa buat pun pakai minum kurma jadikan air tu. Itu pun macam-macam bahan kita tambah. Kan. Tapi mereka minum tu sebenarnya lagi pure lah. Minum kalau air kurma pun kita panggil nabis. Macam kita ni mungkin biasa minum susu kurma kan. Pun tak ada masalah. Tapi nak kata kurma ni antara makanan kegemaran Nabi, bahkan dibuat macam-macam versi. Yang ni sarit kita panggil bubur bubur kurma. Beliau akan menyuruh, maknanya baginda akan menyuruh supaya ia ditutup lebih dahulu sehingga wap kepanasannya habis.
Maknanya tak keluar, dalam tu je. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perbuatan ini mendatangkan lebih banyak keberkatan. Hadis Hasan dalam disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Musnad dia. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, ini tentang satu adab yang kita patut amal, terutamanya yang kita boleh kaitkan pada hari ini bila kita masak nasi. Kita panggil apa? Menanak kan? Menanak nasi. Tak sebut perkataan ni semua, nanti lupa. Jadi kita gunakan bila kita nak buat apa-apa makanan lah, terutamanya nasi tu. Jadi bila kita letak dalam periuk, kan, bila dia beruap, kan, maka sepatutnya memang yang kita buat tu terbaik. Maknanya kita biarkan dia dalam keadaan uap tu terkumpul. Bahkan satu lagi kelebihan pun dia dapat mengekalkan kepanasan. Makanan kita, minuman kita ni lebih kita suka makan bila dalam keadaan yang masih panas. Yang orang kata bau macam fresh, bau sedap sikit makan kan. Tapi bukanlah panas sampai menggelegak tu lah. Nanti yang tu bukan kata sedap pada perut je kan. Pada lidah pun dah sedap dah. Sedap sakit lah. Jadi sebab itu kita pun tahu maknanya tak adalah terlalu sangat apa kata kepanasan tu. Cuma nak menahan ataupun nak menamakan kepanasan tu, kita tutup. Buat tu tak bagi keluar. Memang itu antara cara yang terbaik dari sudut keberkatan pun sama. Seperti disebutkan oleh Nabi SAW tentang berkat. Ni kita boleh kait dengan hadis yang kita bincang dalam bab makan. Kan, bila kita makan kan, dia jangan antara sunnah apa, jangan tiup kan. Biar kepanasan tu dia hilang sendiri. Terutamanya air, minuman. Itu paling penting. Hadisnya jelas, Nabi melarang. Bukanlah kata haram tapi makruh. Kerana apa? Ni, kerana keberkatan juga. Makanan pun sama, biar dia sejuk sendiri. Sebab itu kita pandai-pandai kita lah. Maknanya kalau contoh kita rasa panas sangat, kita letak dalam pinggan kan, panas sangat ni, kita biar sekejap. Biar sekejap, lepas tu bagi dia kurang sikit panas, lepas tu makan lah. Lepas tu yang penting jangan dia ditiup. Beza, kalau ditiup itu sendiri kita yang menyebabkan dia semakin sejuk. Kalau kita biar saja, itu semula jadi. Kan, naturalnya memang dia akan keluar waktu dan dia akan menyejukkan sikit makanan tersebut. Jadi itu tak ada masalah. Okay, maknanya janganlah kita tiup dengan sengaja. Itu yang menyebabkan dari sudut keberkatan tu. Kan, betul. Ingat benda ni kita amalkan betul-betul. Kalau kata panas sangat, kita biarlah dia sejuk secara semula jadi. Itu tak ada masalah lah. Itu mungkin Amin boleh tolong tutupkan ke? Boleh Suriana tak tutup mic. Okey, baik. Okey dah. Terima kasih. Baik, kita tengok pada hadis yang kedua. Dia tentang makan lagi ni. Memang sebab makan ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, sesiapa yang makan, maka hendaklah dia membersihkan di antara celah-celah giginya. Apa yang dikeluarkannya dari celah-celah gigi, hendaklah dibuang. Maknanya yang dikeluarkan menggunakan alat yang lain ataupun digunakan jari. Tapi kalau sekiranya dia mengeluarkan apa yang tersekat di celah-celah gigi dengan menggunakan lidah, hendaklah dia telan. Hadis riwayat Ad-Darimi, hadis hasan juga. Baik, ini yang kita biasa amal. Kan lepas makan, terutamanya gigi yang banyak jarang-jarang ke, mungkin ada kes gigi lah, mungkin berlubang ke kan, mungkin kena cabut dan sebagainya lah. Maknanya biasa yang terselit celah-celah gigi makanan kita ni memang jadi kebiasaan lah. Lepas tu kalau kat kedai-kedai yang restoran ke apa, dia dah sediakan dah satu bekas apa kata lidi yang kecil tu kan, yang tajam tu, untuk kita korek celah-celah gigi. Walaupun itu sebenarnya tak digalakkan dari sudut pergigian tu, tak digalakkan sebab boleh menyebabkan gigi semakin renggang. Maknanya dia membuka lagi ruang yang lubang tu. Ini yang saya dapat nasihat daripada doktor gigi lah. Sebab kita pun ada juga masalah gigi kan. Jadi bila dengar dia macam tu, bila ditanya-tanya, saya tanya macam tu, sebutlah dia sebut kan, yang mana tak digalakkan. Dia ada satu alat yang khusus. Kalau pergi kat dentist, kita boleh dapat lah kot. Saya tak pasti apa nama, tapi kita sebut je lah bahasa kita lah, cungkil gigi tu kan. Alat mencungkil gigi tu, dia ada yang jenis yang memang besi yang halus. Itu sesuai. Itu dia tidak
kata apa, tidak membesarkan ruang, dia cuma mengeluarkan apa yang sangkut je. Macam biasa kita buat rawatan, kita akan perasan doktor gigi guna macam tu kan, jenis yang halus, yang dia cuma ambil yang mana sangkut tu dikeluarkan. Itu tak ada masalah. Itu dari sudut kesihatan pun, dari sudut gigi pun bagus kan, dia sesuai lah. Tapi kalau gunakan lidi tu, itu yang membuka jalan untuk gigi lagi membesar, maknanya lubang tu lagi membesar, lagi mana lagi mudarat lah sebenarnya. Lepas tu kalau boleh elakkanlah gunakan lidi tu. Kalau boleh dapatkan besi tu lagi bagus. Dapatkan tu, pakai yang tu. Cuma itulah dia mungkin panjang sikit, mungkin dia jenuh sikit lah, nak kena basuh ke, nak kena jaga kan. Tapi nak buat macam mana kan, gigi kita kan, kita nak kena jaga. Kalau tak jaga nanti menyesal kemudian. Kan, menyesal tak sudah nanti. Bila sakit tu paling menyesal. Itu baik sebelum sakit ke, baik sebelum berlaku apa-apa mudarat, jagalah baik-baik. Kan, gunakan tu. Kalau boleh jumpalah dengan doktor, mintalah benda tu. Kan, beli sekali je, tak mahal pun. Kan, lepas tu pakailah berulang kali kan, bagi orang yang menghadapi masalah tu. Tapi tu kalau gunakan bahan yang luar, termasuklah jari kita. Yang kita keluarkan, buang. Benda yang kita keluarkan itu kita buang. Tapi kalau gunakan lidah je, boleh telan. Apa beza kan, bila yang tercelah gigi tu, yang terselit, bila kita gunakan lidah ni kita gunakan untuk makan. Jadi bila kita gunakan lidah terus, dia tak ada gunakan apa-apa barang ataupun benda asing. Kan, gunakan lidah yang kita makan tadi. So kita tak tercampur dengan apa-apa benda yang asing. Kalau kita gunakan bahan tadi, dia benda asing. Kita gunakan lidi, benda asing. Gunakan jari pun dari sudut perkiraan dia adalah benda yang asing lah, bukan dalam mulut. Bila masuk dalam mulut tu tak ada masalah dah. Kan, jadi sebaiknya bila kita gunakan lidah tu, kita telan. Maksudnya kita kalau kita keluarkan benda-benda terselit tu kan, gunakan lidah kalau boleh telan. Tapi kalau gunakan benda yang lain, termasuklah jari, tangan kita, bila dah keluar, buanglah. Singkirkan, dia tidak bagus, dia telan. Dari sudut kesihatan pun macam tu, dari sudut sunnah pun sama. Ini kita amalkan. Lepas ni bila kita makan lah, amalkan nanti. Bila kita keluarkan, gunakan tangan ke, gunakan apa bahan ke apa, keluarkan dan kita buang. Janganlah kita sekadar apa inilah kita telan balik pula kan. So kita pastikanlah, insya-Allah. Baik, so ini hadis yang kedua. Tengok lagi hadis yang ketiga. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, mana seorang lelaki ni sendawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sendawa ni adalah sendawa tu kan. Jadi bagi dia bersabda, Nabi bersabda ni, tahanlah, yakni sembunyikanlah suara sendawamu daripada kami dengan tanganmu. Sesungguhnya orang paling kerap kenyang di antara kalian di dunia ini adalah orang yang paling lama laparnya di hari kiamat. Hadis At-Tirmizi, hadis yang hasan. Baik. Jadi ibu sekalian, dalam ni ada dua benda kita kena fokus lah. Satu benda iaitu tentang sendawa, bahkan bukan sendawa je, apa lagi, bersin, mungkin kalau kata batuk tu kita nak kawal payah sikit, sebab memang dia kena kuat. Dia dari sudut suara ataupun bunyi yang dikeluarkan, terutamanya especially ni lah sendawa dan juga bersin. Seboleh-bolehnya kita kawalkanlah suara. Maknanya janganlah terbuka, open sangat. Kalau boleh kawal tu kawal. Memang tak terkawal tak apalah. Sebab ada orang dia boleh untuk dia kawal sikit. Kalau yang boleh tu kawal lah. Janganlah mengambil kesempatan lagi nak kena kuatkan. Dia jangan sengaja kuatkan. Kerana ada orang dia main-main benda ni. Dia sengaja kuatkan. Kan ambil kesempatan lah kan. Orang nak bersin ni betul-betul dia bersin kuat-kuat sampai bergema masjid kan. Ada orang siap dia bercakap lagi ada. Orang suruh hacum dia Hashim botak sempat bercakap lagi. Jangan ambil kesempatan lah. Jadi jangan tu, sebab kita tak beradab kan. Dari sudut kita punya adab, takkanlah tiba-tiba cakap macam tu kan. So kita pastikan kurangkan. Kalau boleh kontrol volume tu lagi bagus. Kalau tak boleh pun janganlah sengaja kuatkan. Jagalah dia punya tertib kat situ. Lagi-lagi kalau time solat kat dalam masjid, ganggu orang ibadah kan. Betul, kalau boleh elak.
Lepas tu kalau macam batuk pun, jangan batuk suka-suka, terutama dalam solat. Batuk suka-suka sahaja, batuk-batuk main-main. Sebab dia takut dikira sebagai perkataan. Kadang-kadang kita batuk ni bukan batuk biasa-biasa, kadang batuk sampai boleh keluar perkataan. Contohnya, kan, tu kan. Kalau memang nak batuk, sekadar hilangkan yang mengganggu, nak baca tu payah, masih dibenarkan lagi. Tapi kalau sahaja-sahaja batuk, yang mana menyerupai perkataan, itu yang kena hati-hati tu. Bukan kata kita nak macam kata Islam ni menyusahkan ke tak, kita nak jaga khusyuk. Betul, kalau orang batuk, kalau bersebab tak apa. Ni kalau suka-suka, itu tak ada sebab. Tak ada sebab kan, saya saja buat. Itu yang tak bagus. Kan, sama dalam bab puasa. Contohnya kita mengorek dubur. Bukan kata nak ni lah, cakap bukan nak bagi tahu dari sudut hukum lah. Bila dah buang yang besar, kita nak hilangkan kesan kotor apa najis tu kan, kita korek sikit. Sebab kadang orang mungkin yang terutamanya sembelik apa kan, buasir, dia ada problem sikit. So dari sudut bila ada darurat tak ada masalah. Yang dibuat tu pun memang tidak mengenyangkan pun, tak ada memberi kepuasan pun kan, dan tidak, bukan kata apa suka-suka, dia ada sebab. Maka itu masih dibenarkan lagi. Kan, macam penggunaan inhaler bagi orang yang asma, semua tu masih dibenarkan, tidak menyusahkan. Tapi kalau orang suka-suka, itu yang tak boleh. Suka-suka duk korek, janganlah kan. Sebab itu kita fahamkan kan, dalam mana daripada sudut kita amal ni, bukan semua tak boleh, dia ada benda yang dibenarkan. Kalau memang perlu, is okay, tak ada masalah. Kita macam makan benda yang haram pun kan, kita tahulah kan, bila sesat dalam hutan, cari dah benda-benda lain, tak ada apa-apa makanan, tinggal makanan apa, khinzir juga. Hari kita bukan sengaja nak makan, tapi terpaksa untuk kelangsungan hidup. Maka waktu tu dibenarkan. Itu pun sekadar hilang lapar saja. Sekadar ada tenaga teruskan kehidupan. Bukan sampai makan buat jamuan. Kan? So nak sebut kat sini, dari sudut ni, bab sendawa, bab bersin, jangan kita lebih-lebih. Lagi-lagi yang paling tak bagus, dia ganggu orang ibadah. Dalam solat kita pun buat macam tu. Kadang ada, biasanya yang kita nampak dia budak-budak lah, dia main-main sikit. Main lawan-lawan pun ada. Ada seorang ni batuk, seorang sebelah kanan dia batuk pula. Seorang ni bersin, seorang bersin juga sesaja buat bersin. Nak lawan-lawan sampai paling kuat kan. Jadi ini budak-budak ni kita faham jugalah. Tapi kalau mak bapak budak pun macam tu itu nahas sikit tu. Jadi pastikan kita ambil benda lah satu. Yang kedua, bila sendawa, bersin, batuk, amalkanlah tutup mulut. Tutup. Bukan suruh macam ni, tak tumbuk mulut ke apa. Kadang ada orang dia macam nampak style lah kan, dia buat macam ni kan. Tapi ni sebenarnya kurang berkesan. Mulut kita kan besar. Bila kita batuk ke apa, dia boleh keluar dari celah-celah mulut apa bibir kita yang mana yang besar ni. So kalau macam ni kan, macam penumbuk macam ni, mana-mana cukup. Mana sesuai kita tutup. Bila kita tutup barulah sesuai kita kumpulkan. Contoh kalau ada air liur ke apa terkeluar, biasanya bersin lah, kita keluar banyak air liur kan. So kita ada handkerchief kan, ada sapu tangan. Lepas tu kita lap, ataupun mungkin tisu kita lap. Itu jaga kebersihan. Yang ni ada orang dia buat style macam ni kan, tapi sebenarnya tak berkesan pun. Tutuplah macam ni, penuh. Kalau kita menguap, tutup, terbalik kan. Apa lagi? Kalau tangan kanan, tutup macam ni lah. Lepas tu kita bersin pun sama. Amal ke tutup mulut. Kalau bersin, keluarkan bau. Time pula time duduk solat. Kan, duduk jemaah dalam keadaan aircon. Dah lah kita puasa lagi tu. Sendawa pula tu panjang 6 harkat. Sampai bersebar-sebar dah kan. Satu jemaah masjid tu bau dah. Bau pula bau durian musang king. Naya lah. Kalau orang yang suka tu tak apa lagi lah. Boleh terima lagi lah. Tapi kalau orang tak suka, tak pasal-pasal dia muntah lagi. Kan, lepas tu tutup lah apa ni kan, mulut kita dapatlah paling kurang kawal sikit. Kurangkan sikit bau tu. Kan, pencemaran bau tu masalahnya. So tutup lah, tutup, batuk, betul apa, bersin, sendawa, kan, menguap, kan, amalkan tutup. Sebab ini lebih sesuai dengan sunnah. Dari sudut adab sebagai seorang manusia biasa pun sama. Yang tu lah cara dia. Kan, so kita amalkan lah. Kadang orang tak sensitif benda ni, dia macam tak kisah je kan. Terutamanya bila batuk, bersin, kadang keluar kita punya air liur kan. Kadang orang dia tak kisah, dia lap kat baju, seluar dia. Sebab tu kita kena ready dengan sapu tangan kan, ataupun tisu lah standby. Bila berlaku macam ni, kita lap lah di tempat yang sepatutnya. Kadang ada orang dia pakai ridak, dia lap dengan ridak dia.
Bukan saya lah, walaupun saya pakai jugalah muffler ni kan. Tapi ada juga orang macam tu kan. Jadi kita bukan apa, dia tak bersih lah apa, tak kata apa, tak bersih lah kan. Tidak sesuai. Kadang macam ridak ke apa ni, kadang orang nak pegang kan. Kadang kita pakai untuk solat. Takkanlah pakai dengan sisa macam tu kan. So amalkanlah. So satu lagi dalam hadis ni juga Nabi berikan satu amaran ataupun satu peringatan orang yang kerap kenyang. Maknanya orang yang kata apa, nak kata biasa dalam keadaan kenyang, jarang berpuasa sunat lah. Jadi dia ni yang kebiasaan golongan ni yang lama laparnya di hari kiamat. Maknanya apa? Lama lapar ni maknanya dalam keadaan dia dalam keadaan susah ataupun payah nak masuk syurga. Wal-iyazubillahi min zalik. Sebab itu kita tahu antara amalan ulama silam, bahkan para wali, bab puasa sangat dipentingkan. Kita ambil semangat, especially bila habis Ramadan, puasa 6 tu, target tu betul, buatlah. Kalau orang nak kena gabung tu, nak gabung niat pun tak ada masalah. Gabunglah, dapatlah 2 in 1, 3 in 1 ke, buatlah. Kan, yang penting jangan terus tinggal. Puasa ni paling mencabar iman. Kan, walaupun ibadah tak ada modal pun. Ibadah dia ada modal, nak pergi umrah, lagilah modal banyak kan. Nak solat sunat ke, kena ada masanya. Kan, apa lagi, kalau nak sedekah kena ada duitnya. Nak zikir kena ada masa juga. Tapi kalau puasa ni, dia sambil kita hidup je kita puasa. Macam tak adalah kata kena ada satu masa yang khusus, tak ada pun. Dia masa macam ni lah, kita duduk hidup, kita buat kerja kita dengar kuliah. Tapi dalam keadaan berpuasa. Walaupun tak ada modal, tapi ini lebih mencabar. Sebab apa? Kita tahan lapar dan dahaga. Tak buat perkara yang batalkan puasa. Sedangkan kita lagi suka kalau dengan kuliah ni duk makan-makan ke kan. Lagi seronok macam tu. Contohnya lepas habis kalau kuliah, biasanya fizikal, kalau kuliah duha, muslimat ke apa, kita biasa makan-makan dulu kan. Makan tu yang wajib tu. Kuliah tu sunat lagi. Semangat tu, makan tu lagi syok kan. Tapi mencabar sikit lah iman kita ya, dalam keadaan Ramadan tak boleh makan-makan. Kan? Kalau diam-diam tu boleh lah kot. Dia pasti hitam kan. Tapi kalau ni kita tak boleh nak ukur. Sebab itu kita amalkanlah ibu-ibu sekalian. Kita pastikan ingat benda ni satu penegasan tentang orang yang paling kerap kenyang. Maknanya sekali-sekala tu amalkanlah sunnah berpuasa. Kan, berpuasa ni pun dapat meningkatkan kesyukuran kepada kita kan. Lagi kita puasa, lagi kita ingat kepada Allah. Lagi kita hargai nikmat Allah. Tengok ni saudara kita di Palestin macam mana kan. Ambillah iktibar daripada apa yang mereka hadapi. Mereka lagilah menyayat hati apa yang kita dengar kan. Oleh sebab itu kita pastikanlah ibu sekalian kita ingat benda ni, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okay, ada yang bertanya soalan kita terjawab lah kot. Sepakat membawa kefahaman. Okay, Ustaz dia nak 3 jari ke 5 jari? Bergantung kepada apa yang kita makan macam mana lah. Kalau kita makan 3 jari cukup lah. Kita makan 5 jari, 5 jari lah. Ustaz kalau makan 10 jari, itu bukan manusia kot. 10 jari ni mungkin guna 2 tangan lah. Maknanya gunakan sudu garfu kan. So bila sudu garfu jangan jilat jari pula. Sudu garfu ni jilatlah sudu garfu tu, tapi jilat macam biasa je. Jilat normal. Kan, jangan bagi nampak macam tak normal. Kan, bayangkan kita makan sudu garfu, kan, kita gunakan 2 tangan. Lepas tu kita makan-makan, okay, dah habis selesai yang kosong tu. Jilatlah jari tu macam, jilatlah sudu garfu tu macam biasalah. Gunakan tangan kanan je lah kalau boleh. Kanan saja. Lepas tu ambil garfu tu kanan saja. Dah. Janganlah nak ada berlebih sangat, terpaling sunnah sampai nak jelik lidah, tak payah lah. Ada bunyi-bunyi semua. Kan, kita berpada-pada sahaja. Jadi kita jilat tu ikut pada apa yang kita makan tu lah. Itu yang terbaik dari sudut keberkatan. Okay, baik, ada yang tanya lagi tu. Bunda Zihra. Assalamualaikum. Kalau sendawa sebab gastrik, biasanya kerap sendawa selepas makan buka puasa. Okey. Boleh ke solat kat masjid buat takut ganggu jemaah walaupun puasa sebab okey. Ni dari sudut benda yang tak terkawal. Mungkin ada orang lain lah dia punya keadaan. Contoh macam bunda yang bertanya ni, maknanya contoh orang yang kerap sendawa lepas makan. Okey. Jadi bila dalam keadaan kita tahu diri kita ni macam ni kan, kerap sendawa ke apa, memang kita tak boleh nak kawal kan. So kita boleh kawal tu mungkin perlahankan sajalah, nak halang tak boleh. Jadi apa yang kita boleh buat, jangan sampai tak pergi jemaah. Itu kita pula yang rugi kan.
So kita mungkin boleh ambil inisiatif, contoh nak kurangkan gangguan, mungkin solat di belakang. Maknanya tengoklah pada kesesuaian, sama solat di belakang ke, mungkin kita pakai mask ke, contohlah kan. Kita fikir apa yang sesuai. Kita nak pergi juga. At the same time kita tak nak ganggu ataupun kurangkan gangguan kepada jemaah lain. Kita bukan sengaja buat kan, memang nak berlaku. Jadi kita fikirkan apa jalan yang boleh mengurangkan gangguan. So amalkan macam itulah. Contohnya kita duduk solat kat belakang, kita mungkin pakai mask. Itu antara cadangan lah yang kita boleh buat. Ataupun apa-apa yang lain pun yang sesuai. Tapi kita cuba kurangkan gangguan tu. Kan? Bahkan bukan bab ni je, apa-apa bab pun sama. Contoh kita memang tahu nak solat 8. Tempat kita tu buat 20. Tapi dia sebenarnya tak ada masalah sebab ramai dia keluar lepas habis 8 tu kan. Jadi kalau contohlah kita nak jenis, contoh satu lagi. Kita jenis yang selalu pergi tandas. Betul, kita jenis pergi tandas dan kita nak solat tarawih contoh kan. So kita macam mana? Kita ambil tempat sesuai. Tempat sesuai nak keluar. So bila kita nak pergi tandas je, terus kita boleh keluar. Mungkin ambil di bahagian belakang, mungkin tepi dengan pintu, dekat-dekat dengan pintu. So bila kita nak keluar tu taklah ganggu ramai. Kalau kita duduk kat saf pertama, bayangkan habis 2 rakaat tarawih nak kita keluar. Tak terganggu kan masa tu, mestilah kecoh sikit. Terpaksa tu lah yang contoh memang kita tak jangka, tiba-tiba sakit perut. Itu benda tak jangka, tak ada masalah lagi. Sekali-sekala berlaku lah kan. Tapi yang ni kita dah tahu, kita memang jenis yang pergi tandas. Jadi standby kat tempat-tempat yang sesuai. Di pintu, mungkin di belakang. Jadi bila nak pergi tandas je senang. Kita dah habis solat terus pergi, gerak terus. Kan, maknanya mungkin ganggu tu sikit lah. Tapi kuranglah gangguan tu. Janganlah sampai kita ganggu jemaah ramai-ramai kan. Dengan keadaan kita sengaja. Kita tahu kita memang macam tu, kita sengaja pergi depan. Maka tak berapa sesuai. Macam itulah kita boleh kaitkan juga dengan soalan Bonda Zehra lah. So seboleh-boleh kita kurangkan gangguan. Kalau memang tak boleh buat apa, it's okay lah. Yang penting kita bukan sengaja. Okay, baik. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak tutup mulut ketika batuk bersin dengan tapak tangan atau belakang tangan. Kalau batuk bersin ni tidak disebutkan dengan khusus. Kalau yang menguap tu ya. Kalau kiri terbalik. Banilah belakang tapak tangan. Kalau kanan tutup macam ni dengan tapak tangan. Okay. So kalau kita kiaskan kepada batuk dan bersin, ikut cara yang sama lah. Tapi tidak ada dalil khusus yang sebut batuk bersin ni nak buat macam mana. Tapi yang pasti tutup dengan tangan. Semua kaedah tu, maknanya tangan kiri ke kanan ke, terbalik ke, tapak tangan ke, tak disebut dengan khusus. So ada keluasan kat sini lah. Kan mungkin nak lagi cantik, kita ikut sama je macam menguap. Kalau kiri terbalik, kalau kanan dengan tapak tangan. Yang pasti yang kita gunakan tangan ni kan, ada tapak ke belakang ke, kalau ada sisa air liur yang terkena tu kita hilangkan lah. Bukan hilangkan kita lap ke, jilat balik ke, jangan lah. Itu lagi kotor. Gunakan tisu ataupun sapu tangan tu. Tu pesan kat ibu-ibu sekalian, pesan lah kalau ada anak cucu tu kan, terutamanya yang kecil-kecil lah kan, pesan kat dia suruh bawa lah kan sapu tangan pergi ke sekolah. Kan, macam saya perhati kebanyakan lah budak-budak sekolah ni dia tak ada sapu tangan, tisu ataupun tisu lah tak ada. Bila dia bersin ke batuk yang jenis hingus lagi lah, jenis yang memang dia sesama kan, bila dia ada tu dia hanya gunakan tangan tu, dia lap kat baju. Jadi kalau daripada kecil dah macam tu, bila dah besar tu faham-faham lah. Sebab itu belikanlah kan sapu tangan ataupun pesan kat dia bawa, letak dalam poket. Kalau lelaki tu poket atas, kalau perempuan mungkin poket tepi kan. Standby benda tu. So bila berlaku je macam especially sesama lah yang selalu keluar yang hingus tu, so kita boleh cepat-cepat bertindak. Lepas tu kalau dah terlalu banyak kotor apa, kita pergilah mungkin basuh, mungkin balik rumah lah, basuh, sidai dan sebagainya. Pesan benda ni kebersihan, bukan dari sudut sebagai seorang Muslim je, sebagai seorang manusia biasa pun jaga kebersihan kan, amalkan benda ni daripada kecil especially lah. Okay, walaupun tidak banyak makan ketika berbuka. Okay, tadi tu kan soalan benda tu kan. Jadi itulah kita kata jangan sampai tak pergilah, pergi juga, cuma fikirkan jalan sesuai, kita elakkan gangguan. Itu je lah kita boleh sebut insyaAllah. Baik, kita tengok lagi terus kepada pengajaran sebagai penutup. Antara adab dengan makanan adalah, ni kita take note
tidak meniup makanan yang panas. Sebaliknya, membiarkan wak kepanasannya habis terlebih dahulu. Saya sebut tadi dah. Ini adalah kerana apabila seseorang itu menunggu sehingga wak kepanasannya habis, dia menambahkan keberkatan kepada makanan. Seperti mana disebut di dalam asar. Siapa ni amalan para salafus soleh lah. Kan apa orang-orang terdahulu kita yang sangat hebat ibadah dia. Kan para salaf ni yang sangat hebat ibadah, yang kuat iman, yang teguh dengan sunnah ni kan. Mereka amalkan macam tu dalam asar tu disebut galakkan tidak makan makanan yang panas. Panas kat sini bukan panas yang biasa tu. Panas yang terlalu panas tu. Macam contohnya baru habis masak, habis masak tu terus makan. Yang panas tu boleh memberikan mudarat. Bukan cakap lidah je, dalam pun sama. Kan memberikan mudarat pada organ dalaman. Kan sebab tu kita ni kan, kita selalu sebut dia jangan terlalu panas, terlalu sejuk. Dua-dua ni membawa kepada mudarat. Kan terlalu panas pun tak sesuai. Terlalu sejuk pun tak bagus juga, dalaman juga kan. Menyebabkan orang mungkin cepat demam dan sebagainya. Lepas tu kita sederhana lah. Macam kalau nak panas pun panas yang boleh makan sesuai. Biasa kalau dah masak-masak panas-panas tu kita biar sekejap. Biar sekejap kan, mungkin kita hilangkan sikit panas tu, kita redakan sikit panas, baru kita makan. Betul, air panas pun sama kan. Kita redakan sekejap. Kan, jangan guna air yang terlalu panas yang mendidih tu. Itu macam kata kurang sesuai kita nak minum. Kena biarkan sekejap. Lepas tu kita guna air yang sesuai untuk minum. Kalau orang yang ada mesin penapis air cantik, dia gunakan air panas tu cantik. Jadi bukannya panas yang menggelegak tu. Macam panas nak masak tak ada. Dia cuma panas yang sesuai minum. Jadi senang. Kita buat macam tu terus kita minum. Dia tak adalah panas yang sampai kita kena tiup ke tak ada. Kan itu sesuai lah dengan maksud panas tu. Kan jadi sebab itu kita ingat benda ni. Jangan tiup lah. Sebaik-baik jangan tiup, biarkan disejuk dengan ataupun kurang panas dengan sendiri. Take note benda tu lah. Baik, itu yang pertama. Sebutkan lagi yang kedua. Sebagaimana seorang tuan rumah seharusnya menghidangkan makanan terbaik kepada tetamu, seorang tetamu juga tak seharusnya mencela makanan yang dihidangkan kepadanya. Bahkan, dia seharusnya mendoakan tuan rumah atas layanan baiknya. Apabila telah selesai makan, hendaklah pinggan hidangan makanan tersebut diangkat. Selesai, kadang kita biar macam tu kan. Sebab itu kalau makan di restoran ke apa, kita amalkanlah. Ni biasa orang dulu selalu amal. Dia kumpul-kumpulkan kan, pinggan semua dia asingkan, mungkin sampah sisa ke apa. Dia dah membantu waiter sebenarnya. Amalkan, benda ni bukan sekadar adat, tapi benda ni bertepatan dengan sunnah. Kita nak bawa pergi kemas basuh terus, mungkin tak boleh sebab dia ada orang yang bekerja kat situ kan, ada pelayan dia. So kita asingkan, bantu dia dalam erti kita nak basuh tapi tak boleh, ada pekerja dia, so kita tolong asingkan. Paling kurang lah kita buat macam tu. Tapi apa yang berlaku hari ni atas alasan customer kan, kita ni adalah pelanggan, kita ni adalah orang yang membayar, kita ni kan orang yang ataupun kita bayar kan. So kita punya hak. Jadi apa yang kita buat, makan, lepas tu biar macam tu. Biar macam kadang orang bersepah-sepah pun ada. Kadang orang tak ambil makanan pun ada. Ini semua membawa kepada tidak bertepatan sunnah. Makanan tak habis, packing bawa lah balik. Kan? Apa tu, apa lagi? Contoh makanan yang kita dah habis makan. Seboleh-boleh kumpulkan lah. Kalau macam pergi ke kenduri pun sama, amalkan. Kita kumpulkan pinggan semua, kita kumpul satu tempat. So bila orang dah datang nak bersihkan, dia pun seronok. Nampak macam tu, nampak kemas, disiplin kan. Dia pun senang nak buat kerja. Dia pun suka. Jadi kita bantu sikit lah. Yang terbaik kita basuh terus. Tapi kalau kita nak basuh biasanya orang tak bagi kan. Jadi macam kita kalau pergi rumah, contohnya rumah adik-beradik, rumah mak ke kampung kan. Kalau boleh kita makan-makan, kita basuh sendiri. Itu lagi bagus sebab itu kita rumah kita jugalah. Kan rumah kita dah familiar kan. Bila pergi rumah kawan ke jiran ke apa, mungkin tak berapa sesuai. Kadang orang tak suka kita masuk dia punya kitchen kan. Mungkin ada tempat dia kan. Kita pula masuk suka hati nak basuh lah. Jadi paling-paling kita asingkan untuk dia. Kan? Betul bila dia tolong basuh, kita kata terima kasih.
Kan? Jadi kita amalkan benda ni. Lepas tu kita doakan juga kepada tuan rumah. Doa yang kita dah belajar dululah. Apa doa tu? Saya sebut kat sini lah walaupun tak ada dalam ni. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Apa maksud doa tu? Ya Allah, berkatilah pada mereka atas rezeki apa yang engkau kurniakan kepada mereka, dan ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Ini maksud doa ni lah. Boleh tengok dalam Google pun boleh, tulis je doa apa ni, doa tuan rumah yang memberikan makan kepada kita. Tulislah macam tu, nanti dia keluarlah jenis doa tu. Doa tadi pun boleh, Allahumma barik lahum pun boleh. Satu lagi, Allahumma ta'im man at'amana pun boleh. Ataupun kalau tak ingat juga ke, nak lagi senang, doa je sendiri. Minta aja apa, keberkatan rezeki kan. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan rezeki kepada tuan rumah kan. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan tuan rumah. Ya Allah, kau ampunilah dosa tuan rumah, keluarga contoh kan. Dia bagi kita makanan, kita doakanlah dia paling kurang nak balas balik apa yang dibuat kan. So kita nak balas dengan cara apa, doakan. Kan, ataupun nak sebut jazakallah pun okey kan. Yang penting kita amalkan doa tu. Lepas tu setelah habis makan, sunatkan seorang itu menjilat jari sebelum membasuh. Ni kita dah bincang tadi lah. Pastikan kita amalkan benda ni. Okey, kemudian yang terakhir, apa-apa makanan yang jatuh janganlah dia tinggalkan. Bahkan hendaklah makanan yang jatuh itu dikutip, dibersihkan daripada kotoran yang melekat padanya dan dimakan. Hendaklah juga diamalkan apa yang nyatakan dalam hadis Abu Hurairah, iaitu tentang apa? Iaitu kita membersihkan celah-celah gigi setelah selesai makan. Apabila seseorang itu sendawa tu, hendaklah dia menutup mulut dengan tangan, kerana menzahirkan sendawa itu adalah perbuatan yang dicela. Maknanya orang yang tak ada sensitivity kan. Siap ada orang sendawa depan muka orang pun ada, atas alasan alah gurau je kan. Dia adalah limitation bila nak bergurau ni kan. Bab-bab agama jangan kita main-main. Lepas tu bab-bab macam ni, adab-adab ni jangan kita main-main kan. Kadang orang alasan bergurau, tiket buat konten kan, pelik-pelik yang dibuatnya, yang bertentangan dengan adab. Kita dah tahu kan, agama ni sendiri, Islam ni sendiri adalah sama dengan adab. Kita nak tahu kesempurnaan Islam seseorang, kehebatan ilmu dia, lihatlah akhlak dia kan. Akhlak dia telah cerminan kepada ilmu, cerminan kepada agama dia. Jadi bila kita akhlak, bila kata adab, jadi orang yang berilmu tapi dia buat macam ni, saya nampak macam tak kena lah. Takkanlah orang berilmu dia main-main kan benda ni kan. Sendawa kat muka orang lah, betul apa lagi, main-main ludah lah, main-main macam kata tak kena dengan adab dia. Kan? Jadi sebab itu biar kita fikirkan dulu apa kita buat tu, adakah dia bertepatan dengan adab kan, adakah dia menunjukkan akhlak yang baik. Kalau macam ni memang tak sesuai lah, memang perbuatan yang dicela, maknanya tak disukai kan. Kita alasan bergurau kita buat macam tu, sangat tak bagus. Jadi elakkanlah. Kalau orang dia tak faham benda ni kan, dia main-main ya. Yang terakhir, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, di antara adab makanan yang ditekankan adalah dia tidak mengaibkan makanan dengan memberi komen. Sebagai contoh, makanan ini masin, masam, kurang masin, apalagi pekat, cair, tidak masak atau sebagainya. Dalam Fathul Bari. Baik, jadi ini sebagai penutup lah, yang mana kita dah bincang dah benda ni kan, saya dah sebut dah sebelum ni. Bila kita makan, ini bagi penutup bila kita makan, macam contoh di rumah kawan, kita sekarang ni kita makan di seluruh masjid kan, betul kita rasa macam something is wrong. Jika rosak lain, rosak bagi tahu, itu dah membawa mudarat. Rosak, basi kan, mungkin busuk dan kita rasa takut mungkin dah rosak lah. So kita bagi tahu ni macam something is wrong ni. Tapi kalau makanan tu cuma macam tak sedap, contoh macam masak tak betul, mungkin macam contohnya masin ke manis ke kan. Jadi bila orang tanya, kita cuma sebut Alhamdulillah sahaja. Tak nak mencela makanan tu. Kecuali kalau kita bagi tahu kepada orang yang sepatutnya. Contoh yang tanya tu adalah orang yang supplier makanan tu, caterer dia kan. Kita tanya, macam mana rasa ni? Ni kita orang buat, kami yang buat ni, caterer ni kan.
So masa tu kita nak bagi tahu supaya dia dapat betulkan makanan dia. Dia dapat betulkan. So kita bagi tahu lah, okay lah, Alhamdulillah. Cuma kita macam rasa macam ayam ni macam kurang masak sikit lah. So dia dapat take note, okay kurang masak. So lepas ni dia tahulah nak buat macam mana. Itu tak apa. Tapi kalau orang lain tanya, orang yang biasa-biasa tanya, dia semua sebut Alhamdulillah cukup lah. Kalau tak sedap lah. Kalau sedap kita puji. Tak sedap ni kita kawal je perkataan. Sebab tak nak ambil kesempatan atas alasan nak bagi tahu pada kawan ke apa, kita berlebih-lebihan. Kita mau cakap, tak sedap langsung ni. Makanan ni kalau bagi ke orang miskin pun tak makan. Contoh kan dah melampau dah. Dah mula menghina makanan. Padahal kita tengok di Palestin, kan orang makan apa je kat sana, sampaikan timun lah, sampaikan tomato lah ketika berbuka. Ada yang tengok dalam video, orang apa, dia masak rumput lah, dia minum sup sayur, bukan sayur kita macam kita kat sini. Sayur yang memang rumput macam tu sahaja. Kan, itu je yang ada. Dan terpaksa makan yang tu je. Ni bukan cerita dalam movie ke apa kan. Ni benda yang berlaku realiti. Tapi sekarang kita jangan sampai kita bermudah-mudahan komen lah kan, makanan. Paling tak kita bila kita makan tu, kita ingatlah sekejap saudara kita di Palestin. Ingatlah sikit kan, kita makan tu kita ingat bersyukurnya kita dapat rasa lagi makanan yang masih lagi kata masih nikmat lah. Dia kata masih sedap lagi kan. Masih kita dapat, ada yang dapat percuma lagi. Tapi yang tu pun ada juga orang yang komen. Kan, mentang-mentang lah free kan. Mulalah dia komen, kata tak sedap lah, baik aku beli kat bazar je, makanan macam ni. Bagi kat kucing pun tak sedap, boleh mati lah. Wah, janganlah. Kita rasa macam bergurau kan, tapi tak sesuai. Kan, bersyukurlah kita. Kan, kalau kita bayang kita kat di Palestin macam mana. Kan, bersyukurlah kita dapat makanan macam tu. Jadi janganlah kita suka hati mencela makanan. Kalau ada sebab macam tadi, bukan nak cela, kita nak bagi tahu sebabnya supaya orang tu dia tahu, okey makanan ni something is wrong, dia dapat perbaiki. Maknanya siapa nak kena tahu ni? Orang yang masak tu ke, caterer ke, mungkin kalau kita makan di masjid, mungkin pihak masjid, kita maklumkan, ni sebenarnya ni ada sekian-sekian. So dia dapatlah untuk bertindak. Macam saya, macam di tempat saya ni kan, ada caterer ni, dia biasa buat, dia letakkan makanan berbuka ni kan, dalam bungkus. Okay, lepas tu dia biasa dia campur dengan sayur. Sayur tu bercampur dengan nasi dan dia asingkan lauk lah. Okay, bila macam ni, bila kita makan malam sikit, kan saya simpan sikit lah untuk malam. Kita makan sikit dulu kan, untuk malam kita sambung makan. Baiklah nak jadi imam semua kan, tak jadi imam kan, pergi jamban je kan. Jadi nak kawal sikit makanan, so kita makan lambat sikit kerana saya simpan sahur. Jadi bila saya buat macam ni, saya dapati benda tu memberikan kesan. Jadi bila letak sayur dah bercampur dengan nasi tu, tempat yang kena sayur tu dia macam bau yang kurang sesuai. Dia dah malam sikit. Bila saya simpan pun, pagi sahur pun macam tu juga. Dia macam dah nak, dia rasa macam dah basi lah. So saya pun sampaikan, bukan kita nak hina makanan, kita bagi tahu kan, kalau boleh asingkan. Sayurnya tak dalam paket, tak dalam apa plastik. Kan, asingkan supaya dapat kita letak bila nak makan. So bila buat macam tu, macam semalam kita tengok macam tu dibuat, maka tak ada dah bau busuk tu. Sebab dia nasi tu kosong. Kan, lepas tu sayur asing, lauk asing. Cantik. So saya bagi tahu lah benda tu. Bagi tahu untuk perhatian dia supaya dia dapat bagi tahu ke caterer. Kan, pihak masjid dapat bagi tahu ke caterer dapat asingkan. So dia dah asingkan dah start semalam. Jadi kesan dia apa kebaikan dia tak ada busuk lah. Mana tak ada rosak. Sayur tu boleh makan siap-siap. Lepas tu yang nasi yang berbaki tu boleh simpan lagi. Malam boleh, pagi pun boleh. Itulah yang sekadar saya boleh sebut lah. Contoh yang kata tak, bukan kata nak mencela, tapi sekadar kita nak memastikan makanan tu elok. Kan makanan tu boleh dimakan. Ada kali kita dapat juga makanan yang macam kata kurang sikit lah, sedap kan, mungkin masak dia kurang ke, mungkin minyak lebih ke. Tapi kita bersyukur je lah. Kita makan dalam makanan percuma lagi kan. Lepas tu kita makanan yang kata sedap lah, bukan makanan simple-simple nasi kosong apa. Dapat lauk lagi kan. Dapat sayur, dapat macam-macam buah, air semua. Jadi bersyukurlah. Jangan sampai kita ni mudah komen. Kita tidak memikirkan sensitivity. Itulah ibu sekalian, sekali itu dulu untuk pagi ni. Dan dapatlah manfaat, dapat kita amal, terutamanya dalam Ramadan ni kita banyak makanan yang kita kata banyak lah di bazar dan sebagainya kan. So amalkanlah ada adabnya kan. Kalau contoh makanan tak habis kat bazar, kita yang jual kat situ, kalau boleh kita bagi kepada orang lain.
Dan bagi tu janganlah bagi makanan yang dah hancur-hancur kan. Macam ada baru viral kan, dia bagi apa tepung pelita yang tak habis kat bazar. Dia bagi kat tahfiz kan. Betul, dia bagi dalam keadaan yang hancur-hancur. So bila mereka ni yang pelajar tahfiz ni nak makan, apa gurunya bila buka yang dia bagi, masa tu dia tak buka lagi lah kot. Boleh buka nak makan tu sampai dia dah sampai menangis. Sampai macam maknanya kata macam ni ke nak bagi kan, macam kata tempat, orang kata apa, buangan, bukan pemberian, macam pembuangan dah, macam tidak sesuai lah. Lepas tu kita jagalah benda-benda macam ni kan. Kita mungkin niat baik nak bagi kan daripada membazir, tapi bagi yang sesuai lah. Kalau dah macam hancur-hancur macam tu, katanya kita makan sendiri je, bagi pada orang yang kita kenal je, dan kita bagi tahu, minta maaf lah ni hancur-hancur, memang ada macam ni kan. So itu tak apa. Ni kalau bagi pada orang lain yang kita tak kenal ke apa, alasan tak apa, tahfiz je, orang ni makan je apa kita bagi. Janganlah sampai macam perlekeh macam tu kan. Itu tak bagus lah. Mari sama-sama kita ambil manfaat. Dan mudah-mudahan dapat kita amal dan kita sampaikan kepada orang-orang lain. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ilmuhu wa atam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا إن حاجاتنا إليه ولا تنسينه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi